Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat kembali ke channel saya. Saya Zulaika dan sekarang anda berada di channel Zulaika Roslan. Sekarang masa untuk kita santai bersama secawan kopi sambil mendengar cerita. Kepada anda yang baru saja terklik video ni atau terjumpa channel ni, apa kata kalau anda bantu saya dengan subscribe channel ni dan aktifkan notifikasi loceng, sebab saya ada banyak lagi perkongsian menarik untuk dikongsikan kepada anda. Dan untuk video kali ini saya bawakan kepada anda 3 cerita seram mengenai anak patung. Dan first of all, cerita-cerita yang saya bawakan kepada anda di dalam video kali ini bukanlah dicerita directly kepada saya, tetapi hasil pencarian di laman Sesawak. Jadi saya akan mention saya dapat daripada blog ataupun penulisan yang mana, supaya kita dapat bagi kredit dekat penulis asal ataupun pencerita dia. Jadi tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Okey, untuk cerita yang pertama saya dapat daripada blog Malam Seram yang dikongsikan daripada Amy yang berasal daripada Singapura. So kisah ni berlaku 23 tahun yang lalu, dan masa ni Amy kata dia sekitar usia 10 ke 11 tahun macam tu lah. So one day Amy ni dia kutip anak patung yang dia jumpa daripada tong sampah. Bila dia kutip, dia bawa balik kan, dia letak anak patung tu dekat rak yang berada di belakang katil dia. Okay, Amy dia tidur dengan mak dia tidur sebilik dengan mak dia lah. So one day mak dia tu dah tidur nyenyak sangat sebab mak dia terlampau penat seharian bekerja, dan Amy ni pula dia tak boleh tidur. Dia macam memang tak boleh tidur lagi masa tu. So dia duk layan perasaan lah kan, sebab kan tak boleh tidur kan, dalam usaha nak tidur. Secara tiba-tiba dia rasa kepala dia seperti diusap macam ni. Okay, kalau mak dia yang usap, dia boleh rasa pergerakan tangan mak dia sebab dia tidur sebelah mak dia sebelah sini. Okay, contoh ni mak dia tidur sini kan. Kalau saya usap dia, mestilah tangan saya dia boleh rasa, tapi dia tak boleh rasa pergerakan tangan mak dia pada masa tu. So dia sangat yakin yang usap dia masa tu bukan mak dia. Dan yang menambahkan lagi ketakutan dia pada masa tu, tangan yang usap dia tu sebenarnya bersaiz agak kecil dan datang daripada almari yang rak yang tempat dia letakkan anak patung dia tadi tu, anak patung yang dikutip tadi tu. Tapi disebabkan Amy ni terlampau takut, dia tak toleh untuk tengok siapa yang usap dia ke apa. Dia ambil bantal busuk dia tutup muka dia, dan keesokan harinya dia just buang balik anak patung yang dia jumpa dekat tong sampah tu. Rasa macam kisah ni simple, tak seram kan? Tapi kalau let's say anda yang kena, anda tengah sedap layan perasaan nak tidur, tiba-tiba ada orang usap anda macam tu, apakah perasaan anda? Kisah yang kedua ni dikongsikan oleh Puan Hasni Falina melalui M-Star pada tarikh 22 Ogos 2019. Puan Hasni dia pernah membeli satu anak patung untuk diberikan kepada anak dia di sebuah kedai permainan di Kuching, Sarawak lah. Dan masa ni pun memang Puan Hasni tinggal di Kuching. Sejak dibelikan permainan tu untuk anak dia memang tak pernah berenggang sama sekali dengan permainan tu, dan kerap kali bermain dengan permainan tu. Kalau let's say patung tu tak ada dengan dia, dia akan menangis minta supaya diberikan patung tu pada dia lah. So kejadian seram ataupun pelik mula terjadi apabila Puan Hasni ni dia kerap kali terdengar bunyi-bunyi yang pelik. So dia macam kadang-kadang tu dia boleh dengar bunyi macam tapak kaki orang berjalan, bunyi guli berguling, bunyi kerusi atau meja diseret. Dan kadang-kadang kalau husband dia ada kat rumah, husband dia akan minta supaya pintu ditutup ataupun alihkan patung tu, sebab dia rasa macam seolah-olah patung tu memahatikan dia orang. Puan Hasni ni dia masih lagi positive thinking sebab kawasan yang dia tinggal masa tu berdekatan dengan hutan. So dia anggap kira gangguan yang dia terima ataupun gangguan yang berlaku kepada dia dengan anak dia mungkin berasal daripada hutan, sebab hutan kan mempunyai misteri dia yang tersendiri. Dan gangguan-gangguan yang Puan Hasni ni selalu kena kerap kali terjadi sewaktu dia dengan anak dia bersendirian, sebab husband dia kerap pulang malam kan. So memang Puan Hasni ni yang banyak kenalah gangguan-gangguan macam ni kan.
So sangkaan dia tadi yang gangguan tu berasal daripada hutan yang berdekatan tu meleset setelah dia berpindah ke Kelantan. Dan lepas dia pindah ke Kelantan pun gangguan yang sama masih lagi dia terima. Dan ada satu part yang menyeramkan tu, dia tidur and bila dia tersedar dia rasa macam katil dia seperti digoyang. Bila dia pandang ke arah bucu katil, dia nampak anak patung tu dekat bucu katil tu. Nah, itu salah satu pengalaman seram yang dia alami lah. Ada juga yang dia kata dia dengar seperti orang berbisik dekat telinga dia, dan banyaklah sebenarnya kejadian seram yang menimpa kepada dia dan juga keluarga. So akibat tidak tahan sering kali diganggu, akhirnya Puan Hasni panggillah seorang peramal perubatan Islam untuk datang tengokkan rumah ataupun berubat lah. So atas nasihat peramal perubatan Islam tu, patung tersebut dihapuskan dengan cara dibakar. Memang anak dia sedih, tapi nak buat macam mana sebab menurut peramal tu ada sesuatu lah yang attach dengan anak patung tu. So lebih baik kalau anak patung tu dibakar ataupun dihapuskan. Untuk cerita yang ketiga ni dikongsikan daripada FB Emily Medonia. Okay. So Emily ni dia pernah belikan satu anak patung kepada anak perempuan dia. Anak patung ni anak patung Elsa. Okay. Anak patung ni dia ada loket and boleh tekan. Kalau kita tekan bunyi, kalau kita tekan dia akan keluarkan bunyi ataupun lagu Let It Go. Okay. So dekat belakang anak patung tu dia ada button on off. Maknanya kalau kita on, kita tekan baru keluar bunyi lah. Kalau let's say kita tak on kan dia, patung tu takkan boleh keluar bunyi walaupun kita tekan. So dipendekkan cerita, kejadian seram mula terjadi apabila patung ini kerap kali mengeluarkan bunyi ataupun nyanyian Let It Go tanpa perlu ditekan. Mula-mula dianggap kira patung tu mungkin secara tak sengaja tertekan ataupun mungkin ada mungkin terjatuh dan tertekan dan keluarkan bunyi macam tu lah. But sangkaan dia tu pun meleset setelah dia tengok button belakang anak patung tu pun di off kan, dan patung tu masih lagi boleh mengeluarkan nyanyian Let It Go tadi tu. So bila dah mula ataupun dah kerap kali terjadi macam ni, Emily dengan husband dia decide nak buang anak patung tu lah. So diorang bungkus anak patung tu, masukkan dalam plastik dan buang macam biasa, macam tak ada, macam kita buang sampah biasa. Tetapi seminggu kemudian, sewaktu diorang kemas rumah, diorang secara tak sengaja menemui anak patung tu berada di dalam timbunan ataupun longgokan selimut yang diorang nak lipat. And masa ni diorang memang dah terkejut. Diorang tanya dekat anak-anak dia, kalau anak dia yang kutip and bawa masuk sorok ke kan. But tak ada seorang pun yang mengaku diorang ambil balik anak patung tu. So disebabkan itu, sekali lagi husband Emily ni bungkus anak patung ni masuk dalam plastik dan buang. And Emily ni husband dia tengok sendiri plastik sampah yang buang anak patung ni dikutip oleh lori sampah. So diorang dah rasa macam okey lah, dah kena kutip kan, so mungkin dah takkan jumpa. But after a week, anak dia pula secara tak sengaja menemui patung Elsa berada di tepi tong sampah. Selepas seminggu boleh jumpa dekat tepi tong sampah. Sebab kalau ikutkan, kalau kita buat buang sampah ke apa, kita akan buat daily routine kan. Maksudnya kalau let's say anak patung tu memang ada dekat tepi tong sampah tu, of course lah Emily atau husband dia tetap akan nampak kan. But after 1 week, dia jumpa balik, anak dia pula jumpa dekat tepi tong sampah, macam anak patung tu kembali. So disebabkan ini dan 2 kali cubaan membuang anak patung ni tak berjaya, Emily ni pun dia ceritakan kes cerita dia ni dalam FB dia dan minta pendapat orang ramai cara nak hapuskan ataupun nak buang anak patung ni. Sebab walaupun dia buang, dia rasa seperti anak patung ni kembali. Alright guys, itu saja 3 perkongsian cerita seram mengenai anak patung dalam video kali ini. So macam yang saya cakap tadi, cerita ni bukanlah cerita yang didengar ataupun diceritakan direct kepada saya, tetapi melalui perkongsian-perkongsian di FB dan juga laman-laman seseorang. Jadi saya harap anda sudi dengar cerita ni sampai habis dan bantu saya like video ni, drop in komen anda, sebab komen anda boleh jadi pembakar semangat saya untuk terus buat video. Dan yang paling penting, sampai kita jumpa on the next video. Next video saya nak cerita tentang Bathsheba Sherman. Anda kenal tak? Kalau anda kenal Bathsheba Sherman,
Kita jumpa on the next video, okay? Bye!